Okay, selamat datang semua. Okay, sekarang sudah pukul 10.30 pagi. Jadi selamat datang semua kepada PTPR Matematik kali yang ke-24. Jadi, cikgu rasanya kehadiran Google Meet hari ini adalah mungkin akan kurang lah. Kenapa? Kerana ada pengambilan kuam dekat sekolah. Jadi, kepada murid-murid yang tidak dapat join tu nanti mereka boleh tengok dalam YouTube lah kerana cikgu telah rakamkan Google Meet ini. Okay, jadi hari ini kita hanya belajar satu bahagian yang sangat kecil saja, iaitu dekat bahagian muka surat 175. Apa yang kamu nampak daripada skrin cikgu sekarang ini, muka surat 175. Okay, bagaimanakah anda menyelesaikan masalah? Okay, apa masalah yang kita nak selesaikan sini? Adalah kita nak cari sudut. Okay, kita nak cari sudut yang kita nak cari daripada gambar raja ini. Okay, kita lihat kepada contoh satu ini. Dalam raja di sebelah, P dan 54 darjah ialah sudut pelengkap. Diberi P dan Q ialah sudut pengenap. Dan sudut konjugat A ialah 260. Hitungkan nilai P, Q, R dan X. Jadi dekat sini perkara yang sangat penting dekat sini, dia telah beritahu kita 3 jenis sudut dekat sini. Okay, dia telah beritahu kita 3 jenis sudut dekat sini. Jadi, untuk murid-murid, hari minggu lepas Jumaat itu, cikgu telah ada bincang tentang jenis sudut-sudut ini. Just dekat atas muka surat ini saja. Okay. Sudut pelengkap adalah hasil tambah sudut, 2 sudut dipanggil sebagai sudut pelengkap, dia adalah 90 darjah. Okay, jadi baru untuk murid yang baru masuk, sila buka buku teks anda kepada muka surat 175. Muka surat 175. Okay, cikgu tunggu kamu sekejap. Muka surat 175. Okay. Untuk pengetahuan anda, apa yang cikgu hari ini ajar adalah tentang macam mana kita menyelesaikan soalan tentang sudut. Okay, jadi sebelum kita mula, kita lihat lagi kepada 3 sudut yang kita telah belajar Jumaat minggu lepas. Pertamanya sudut pelengkap. Sudut pelengkapnya, apabila kita nampak sudut pelengkap, bermaksudnya kedua-dua sudut tambah itu akan sama dengan 90 darjah. Kalau dua-dua sudut itu dipanggil sebagai sudut pengenap, kedua-dua sudut yang ditambahnya adalah sama dengan 180. Kalau dua-dua sudut itu dipanggil sebagai sudut konjugat, dua-dua sudut itu hasil tambahnya adalah sama dengan 360. Jadi ini adalah bahagian yang amat penting dalam sini supaya kita tahu apa maksud yang dia berikan. Apa maksud yang dia berikan. Misal katanya, cikgu katanya kelas matematik hari ini start pukul 10.30. Okay, 10.30 ini, kalau bagi kamu yang tahu apa itu tentang 10.30 ini, 10.30 adalah maksudnya pukul 10.30. Itu adalah maksudnya. Jadi, apabila kamu tahu, kamu dapat faham. Kamu dapat kenal pasti. Sama juga dalam sini, dalam soalan sini, bila dia beritahu kita P dan 54 adalah sudut belengkap. Jadi secara langsung di sini dia memberitahu kita bahawa sudut pelengkap ini adalah berapa darjah tadi? Adalah 90 darjah. 90 darjah, iaitu P tambah dengan 54 adalah sama dengan 90 darjah. Ini dia. Jadi ini
secara tidak langsung dia telah menunjukkan bahawa ini adalah 90 darjah. Jadi, murid-murid, ini adalah matematik. Setiap ayat ataupun setiap perkataan yang dia beritahu kita, kadang-kala adalah apa? Adalah sesuatu nilai. Ataupun kita boleh katakan dia macam satu nilai yang tersirat lah. Macam kamu tulis karangan, isi tersurat, isi tersirat. Okay? Jadi kalau kamu lihat, diberi P dan Q ialah sudut pengenak. Sudut pengenak adalah kedua-dua sudut itu hasil tambahnya sama dengan 180 darjah. P dan Q adalah tambah dua-dua sudut ini adalah sama dengan 180 darjah. Maksudnya P adalah sama dengan 180 80 darjah. Okay. 180 darjah. Okay. Lepas tu sudut konjugat. Sudut konjugat apa maksudnya? Sudut konjugat memberi maksudnya hasil tambah dua sudut itu adalah 360 darjah. 360 darjah. Jadi itu adalah sudut konjugat. Jadi kalau kamu lihat kepada penyelesaian soalan dekat bawah sini, P tambah 54 sama dengan 90. Jadi 54 ini tambah 54 ini, dia dipindah ke sebelah kanan, dia akan jadi tolak. Sama seperti yang kita telah belajar dalam matematik yang sebelum ni kan. Persamaan kuadratik, persamaan linear dengan ketaksamaan. Bila kita pindahkan tambah tolak, dia akan songsangkan jadi tolak ataupun tambah. Jadi ini pun sama. Jadi bila 90 tolak 54 dia sama dengan 36. Jadi P sama dengan 36. Kita telah cari P. Lepas tu kita tahu bahawa P tambah Q adalah 180. Kenapa? Kerana P tambah Q adalah sama dengan 180. P tambah Q sama dengan 180 adalah kerana di sini P dan Q ialah sudut pengenak. Apa maksudnya sudut pengenak? Apabila sesuatu dua-dua sudut adalah dikenali sebagai sudut pengenak, bermaksudnya kedua-dua sudut hasil tambah sudut itu adalah sama dengan 180 darjah. So jadi P ini tadi kita sudah dapat P adalah 36. That's why kenapa P ini saya ganti dia kena 36. Lepas tu 36 darjah ini pindah ke sebelah kanan. Dan 36 ini tak ada simbol dekat depan, bermaksudnya dia adalah positif. Okay, positif pindah ke sebelah kanan ni, dia akan jadi tolak. So that's why kenapa di sini adalah 180 darjah tolak 36. Kenapa? Kerana 36 pindah ke kanan. So Q adalah sama dengan 180 darjah tolak dengan 36 darjah, iaitu 144 darjah. Okay? Jadi that's why kenapa cikgu kata sudut pengenak, sudut pelengkap yang diberi dalam soalan ni adalah sangat penting. Okay? Kerana sudut pelengkap hasil tambahnya 90 darjah. Sudut pengenak hasil tambahnya 180 darjah. Lepas tu bila sampai sudut konjugat, bermaksudnya A ini tambah dengan 260 darjah ini, dia sama dengan 360 darjah. Kerana di sini soalan dia bagi tahu dia adalah sudut konjugat. Jadi A tambah dengan 260 darjah. Jadi dekat sini kita tak lihat lagi S, 54 darjah, P, Q. Kita tak lihat lagi. Kenapa? Kerana soalan dalam sini dia terus beritahu kita. So that's why kita boleh gunakan A tambah dengan 260 darjah sama dengan 360 darjah,
Iaitu tambah 260 darjah ini pindah ke sebelah kanan. Jadi dia akan jadi 360 tolak 260. Jadi dia sama dengan 100 darjah. Apabila semua ini kita sudah dapat cari sudutnya, iaitu P adalah sama dengan 36 darjah. Lepas tu Q ini adalah sama dengan 144 darjah. Kita telah dapatnya dia adalah sama dengan 26 darjah. Okey, jadi sekarang ni kita nak cari nilai bagi X. Kita nak cari nilai bagi X. Jadi macam mana kita cari nilai bagi X? Kalau kamu lihat dalam penyelesaian soalan ini, X tambah 100. X tambah 100. Mana 100? Mana 100? Okey. X tambah 100 darjah, 144 darjah, 36 darjah, 54 darjah. Oh, sorry. Di sini tadi cikgu salah. Sorry ya. Ini adalah 100 darjah. Okey, 100 darjah. Okey, kenapa? Yang kita cari di sini 100 darjah. Jadi 100 S tambah 100 darjah tambah 144 darjah tambah 36 darjah tambah 54 darjah adalah sama dengan 360 darjah. Kenapa kita tahu dia adalah 360 darjah dekat sini, murid? Adalah kerana kita tahu bahawa sudut satu putaran lengkap adalah sama dengan 360 darjah. Jadi, so that's why 334 ini adalah hasil tambah 100 dengan 144 tambah dengan 36 tambah dengan 54 iaitu 334. Lepas tu tambah 334 ini pindah ke sebelah kanan, dia akan jadi tolak. Kenapa? Kerana dia ada tambah kan. Bila dia pindah ke sebelah kanan, dia akan jadi tolak. So that's why 360 darjah tolak dengan 334 darjah adalah sama dengan 26 darjah. Okay, jadi inilah jawapan akhirnya. Okay, so jadi untuk bahagian ni, cikgu akan ambil gambar supaya kamu boleh rujuk lagi nantilah. Okay. Okay. Lepas tu, kita lihat soalan bagi buku teks ni sebagai contoh. Okay. Kita lihat. Okay. Kita lihat soalan pertama. Dia suruh kita cari nilai ABCD. Jadi kita cikgu ambil screenshot kan dia untuk okay. Macam mana kita selesaikan soalan ini? Macam mana kita selesaikan soalan ini? Okay, kita baca soalan ini dahulu. Dalam raja di sebelah, A dan 46 ni adalah sudut belengkap. Sudut belengkap berapa? 90 darjah. Lepas tu A dan B adalah sudut pengenap. Sudut pengenap tadi berapa? Masih ingat? Adalah 180 darjah. Lepas tu sudut konjugat ya bagi C adalah 283. Sudut konjugat adalah 360 darjah. Okay, jadi bermaksudnya sebenarnya dekat sini kita tak perlu lihat gambar raja pun boleh selesai. Tapi kita masih perlu rujuk juga. Kenapa? Terutamanya untuk bila kita nak cari B ini. Lah. Okay, jadi A dengan 46 darjah. A dengan 46 darjah adalah sudut pelengkap. Dia telah memberitahu kita secara langsung ini adalah sudut tegak. Jadi bermaksudnya A
tambah dengan 46 darjah ini sama dengan 90 darjah. Okey, sama dengan 90 darjah. So, A adalah sama dengan 90 darjah ini tolak dengan 46 darjah. Iaitu sama dengan berapa? 44 darjah. Jadi kita telah tahu bahawa A ini adalah 44 darjah. 44 darjah. Jadi kita terus tulis saja ke dalam sana lah. Lepas tu, di sini, cikgu guna warna lain. Okey, di sini kita tahu bahawa A tambah B adalah sudut pengenap. A tambah B adalah sudut pengenap iaitu 180 darjah. A di sini adalah 44 darjah. Jadi, saya ganti ke dalam 44 darjah tambah dengan B sama dengan 180 darjah. Sama dengan 180 darjah. So, B adalah sama dengan 180 darjah tolak dengan 44 darjah. Iaitu sama dengan berapa? Sama dengan 136 darjah. Sama dengan 136 darjah. Jadi, B ini adalah sama dengan 136 darjah. Okey, lepas tu macam mana kita cari nilai C? Okey, kerana kita diberi tahu bahawa C tambah dengan 283 adalah sama dengan 360 darjah. Kenapa? Kerana dia adalah sudut konjugat. So kita di sini kita buat C tambah dengan 283 darjah sama dengan 360 darjah. Kenapa? Kerana dia adalah sudut konjugat. Okay, jadi that's why C dekat sini adalah sama dengan 360 darjah tolak dengan 283 darjah. Kenapa tolak? Kerana pindah ke sebelah kanan. Tambah akan jadi tolak. So, C ini sama dengan berapa? Sama dengan 77 darjah. Dia sama dengan 77 darjah. So, jadi sini saya pun tulislah 77 darjah. Jadi macam mana kita cari B? Satu pusingan adalah 360 darjah. Bermaksudnya B tambah dengan 46 darjah, tambah dengan 44 darjah, tambah dengan 136 darjah, tambah dengan 77 darjah adalah sama dengan 360 darjah. Kenapa? Kerana dia adalah satu pusingan. Kerana dia adalah satu pusingan. Okay? So, jadi kalau untuk sini, macam mana kita nak selesaikan? Kita boleh keluarkan kalkulator lah. Kita cuba kira. 46. 46 tambah dengan 44 tambah dengan 136 tambah dengan 77 sama dengan 303. So, P tambah dengan 303 darjah sama dengan 360 darjah. So, B sama dengan 360 darjah tolak dengan 303 darjah. Jadi dia akan sama dengan 57 darjah. Jadi ini adalah contoh yang cikgu buat bagi soalan 1 dalam buku teks anda. Jadi ini adalah satu cara yang kita macam mana kita nak menyelesaikan soalan ini. Nanti jangan risau, nanti cikgu akan kongsikan dengan kamu. Kita tengok lagi satu soalan. Ada nampak satu otak dekat sini kan?
Okay, bermaksudnya nak selesaikan soalan ni, kamu mesti berfikir dengan betul-betul. Okay, kita cuba saja. Okay, macam mana kita nak selesaikan soalan ini? Diberi P dan Q ialah sudut pengenap dengan keadaan P lebih daripada Q. Jika beza antara P dengan Q ialah 52 darjah. Apa itu sudut pengenap? Sudut pengenap adalah 180 darjah kan? Okey, sekarang soalan ini dia berikan kita P tambah Q sama dengan 180 darjah. Lepas tu dia beri kita satu situasi iaitu P adalah besar daripada Q. Kenapa dia beritahu macam ni? Kerana P kalau dia lebih besar daripada Q, tolak Q. Bukan Q tolak P. Kenapa? Kerana P lebih besar daripada Q, dia tolak baru dia akan sama dengan positif kan? Kalau Q tolak dengan P, dia tidak akan sama dengan positif. So that's why kenapa dekat sini adalah P tolak Q. Jadi untuk menyelesaikan soalan ini, sebenarnya dia adalah melibatkan apa? Sebenarnya dia adalah melibatkan persamaan serentak. Okay, persamaan serentak. Okay, jadi cikgu selesaikan kamu untuk kamu tengok. Okay, jadi dari satu. Dari satu P tambah Q sama dengan 180 darjah. Sekarang saya ungkapkan P. Jadi P sama dengan 180 darjah tolak Q. Ini adalah persamaan ketiga. Jadi sekarang saya gantikan persamaan yang ketiga ke dalam persamaan yang kedua. So, P dekat sini digantikan. Jadi adalah sama dengan 180 darjah tolak Q. Jadi digantikan tolak Q sama dengan 52 darjah. Oleh kerana tepat ini tidak ada positif negatif, tiada negatif, jadi kurungan ini boleh hilang macam tu saja. Jadi ini sama dengan 180 darjah tolak 2Q sama dengan 52 darjah. So, negatif 2Q sama dengan 52 darjah tolak 180 darjah. Okey, sama dengan negatif 2Q sama dengan negatif 128 darjah. So, Q sama dengan negatif 128 darjah bahagi dengan negatif 2. So, dia akan jadi 64 darjah. Q adalah 64 darjah. So, sekarang saya cari nilai P. So, gantikan Q sama dengan 64 darjah ketiga. Kepada yang persamaan yang ketiga. Jadi P sama dengan 180 darjah tolak 64 darjah. So jadi dia adalah sama dengan 116 darjah. Dia adalah sama dengan 116 darjah. Jadi untuk di sini P nilainya adalah 116 darjah. Q adalah 64 darjah. Jadi murid, that's why ini soalan hebat. Kenapa dia adalah hebat? Kenapa? Kerana kamu di sini kamu kena dapat hubung kaitkan soalan ini. Hubung kaitkan soalan ini kepada persamaan kuadratik. Okay? Persamaan kuadratik. Iaitu persamaan serentak. Dia ada bukan persamaan kuadratik, dia adalah persamaan serentak. Okay? Okay? Persamaan serentak. Okay? Jadi cikgu tulis di sinilah
persamaan serentak. Okey, dia adalah persamaan serentak. Okey. Jadi di sini cikgu harap apa yang cikgu beritahu kamu dekat sini dan cikgu ajar dekat sini, kamu belajar dengan betul-betul, dan kalau ada dah faham, cuba tanya dengan cikgu. Okey, jadi sekarang kita lihat kepada latihan hari ini. Okey, so sila buka buku kerja anda, buku 1. Okey, buku kerja anda, buku 1 kepada muka surat 46. Kepada muka surat 46. Sorry. Bukan buku 1. Cikgu yang salah. Buku 2, buku 2. Buku 2, muka surat 46. Patutlah rasa lain. Okey. Muka surat 46. Okey. Jadi, di sini. Cikgu akan bimbing kamu selesaikan satu soalan. Satu soalan tu saya bimbingkan kamu dan kamu cuba selesaikan sendiri. Okay, untuk soalan yang pertama, muka surat 46, buku 2. Buku 2. Okay, jadi untuk soalan pertama ini cikgu hanya bimbing kamu. Okay, jadi di sini kita boleh nampak di sini ini maksudnya dia adalah 90 darjah kan. So jadi saya boleh katakan bahawa S tambah dengan 30 darjah adalah sama dengan 90 darjah. Jadi kamu cuba selesaikan apakah nilai S. Cikgu nak kamu cuba sendiri. Tapi untuk soalan 2 ini cikgu bimbing kamu. Okay, oleh kerana di sini, kalau kamu nampaklah dekat sini, dia adalah 90 darjah. Sebenarnya untuk hasil tambah 3 sudut ini pun sama dengan 90 darjah. Jadi cikgu pun selesaikan dia. 4x kuasa 2. Bukan 4x kuasa 2. 4x darjah ini. 4x darjah tambah dengan 39 darjah tambah dengan 15 darjah sama dengan 90 darjah. So, 4x tambah 39 tambah 15 adalah sama dengan berapa? Adalah sama dengan 54. 54 darjah sama dengan 90 darjah. So, 4S sama dengan 90 darjah tolak darjah. Okay. Okay. 90 darjah tolak 54 sama dengan berapa? Sama dengan 36. Okay. 4 pindah ke sana jadi bahagi. Kenapa? Kerana hubungan 4 dengan S adalah hubungan 4 dengan S adalah darab. So, S adalah sama dengan 9 darjah. S adalah sama dengan 9 darjah. Okay, jadi ini adalah penyelesaian persamaan linear yang kamu pernah belajar lah dalam bab-bab yang 2 bab yang lalu. Okay, jadi untuk ini cikgu akan ambil gambar sebagai rujukan kamu nanti. Okay, cikgu padam supaya cikgu dapat sambung. Okay, kita lihat kepada soalan 3 dengan soalan 4. Okay, sekejap dulu. Okay, dalam raja berikut, AOS ialah garis lurus. AOS ialah garis lurus. Apa yang dia di sini beritahu kita? Kalau garis lurus, bermaksudnya dia adalah 180 darjah. Jadi, murid-murid, bila kita baca soalan itu, kita mesti berfikir. Kenapa? Kerana kadang-kadang soalan itu dia memberi kita informasi.
Macam tadi kita belajar sudut pelengkap 90 darjah, sudut pengena 180 darjah, sudut konjugat adalah 360 darjah. Jadi itu adalah istilah-istilah yang memberi kita maklumat. Jadi dekat sini secara tidak langsung untuk soalan 3 ini adalah 180 darjah. Jadi kalau kamu lihat ini adalah macam satu segi 4 dekat sini kan. Jadi ini adalah 90 darjah. Kerana dia memberitahu kita ini adalah sudut tegak. So, jadi macam mana kita selesaikan soalan ini? Jadi dia adalah sama dengan S darjah tambah dengan 90 darjah tambah dengan 53 darjah tambah dengan 53 darjah sama dengan 180 darjah. Jadi untuk bahagian soalan 3 ini, cikgu tinggalkan dia untuk kamu. Kamu cari nilai X-nya. Soalan ini dia adalah hampir sama dengan soalan 2 tadi lah. Okay? Lepas tu ini pun sama. Jadi untuk ini, dia hasil tambah semua pun 180 darjah. Jadi cikgu buat untuk kamu. Jadi dia adalah 2X tambah X tambah 42 darjah tambah S tambah 2S sama dengan 180 darjah. Sekarang saya tambahkan semua S. 2S tambah S, 3, 4, 5, 6. Jadi 6X sama dengan 180 darjah tolak 42 darjah. Jadi kamu boleh nampak cikgu sekali cikgu menyelesaikan dua benda. Satunya adalah saya tambahkan nilai S ni, ada 6S. Lepas tu tambah 42 darjah ini, saya pindah dia ke belakang. Jadi tolak. Jadi 6X sama dengan 180 tolak 42 sama dengan 138 darjah. Okay, so S sama dengan 138 darjah bahagi dengan 6. So, S akan sama dengan 23 darjah. Bahagian ini kamu kena gunakan kalkulator lah untuk mengirakan dia. 138 bahagi 6 adalah sama dengan 23 darjah. Jadi untuk bahagian ini, cikgu juga akan ambil gambar untuk rujukan kamu nanti. Okay. Okay, jadi cikgu padam supaya cikgu dapat sambung. Okay, kita lihat kepada soalan 5. Okay, jadi dekat sini secara langsung kita lihat dia adalah satu pusingan kan. Kalau satu pusingan dia adalah berapa darjah? 360 darjah. Jadi untuk soalan 5 cikgu mulakan tapi kamu selesaikan dia sendiri ya. Dekat soalan 5 dia adalah Y tambah dengan 107 darjah sama dengan 360 darjah. Jadi kamu selesaikan dia sendiri. Cari apakah nilai Y dekat sini. Lepas tu untuk soalan 6, cikgu selesaikan untuk kamu. Y tambah dengan 60 darjah, tambah dengan 54 darjah, tambah dengan 103 darjah, sama dengan 360 darjah. Jadi dekat sini, Y tambah 60 tambah 54, 114 tambah dengan 103, 217 sama dengan 360 darjah. So, Y sama dengan 360 darjah tolak 217 darjah. Sama dengan berapa ini? Ini adalah sama dengan 119
143 darjah. Sama dengan 143 darjah. Jadi ini adalah cara menyelesaikan bagi soalan 6. Okey, jadi latihan untuk hari ini hanya satu muka surat saja, iaitu muka surat 46. Jadi cikgu harap kamu boleh cuba, cubakan dia dengan betul-betul. Jangan risau, untuk bahagian ini cikgu juga akan ambil gambar, nanti kongsikan. Okay. Jadi cuba latihan dalam muka surat ini. Okay, dan tutorial-tutorial yang cikgu telah bagi kamu, cikgu harap kamu cuba ikut tutorial YouTube yang cikgu bagi. Kamu just buka saja, kamu ikut saja dalam video itu, kamu cuba salingkan dan siapkan latihan yang dalam YouTube itu. Okay, dan untuk yang seterusnya ada lagi satu tutorial cikgu akan bagi lagi. Okay, lepas tu yang perkara yang kedua. Untuk Jumaat ini kita akan pergi kepada lukis. Lukis dengan menggunakan jangka lukis. Jangka lukis. Bagi murid-murid yang sudah lupa itu apa jangka lukis yang cikgu masukkan ini. Okay. Apa jangka lukis yang cikgu telah masukkan ini. Cikgu tunjukkan lagi. Okay, sorry ya, cikgu tekan. Okay, cikgu nak kamu adakan jangka lukis. Okay, cuba memiliki satu jangka lukis supaya hari Jumaat nanti bila cikgu ajar kamu dapat ikut dengan serta-merta. Okay, jadi kalau ada apa-apa masalah nak tanya dengan cikgu? Murid-murid ada apa-apa masalah nak tanya dengan cikgu? Ada cikgu. Tiada. Jadi cuba siapkan latihan yang cikgu bagi tadi, iaitu buku kerja dalam buku 2 anda, muka surat 46. Kalau tidak ada apa-apa, kita sampai sini saja untuk hari ini. Dan bye-bye. Kita jumpa hari Jumaat nanti. Terima kasih. Ya, sama-sama.